Sambal. Dodol. Kami, Sri Kandi Aljunied kembali beraksi. Al-Haqqu fi Aidina. Sakit hati. Betul. Pineapple. Stanford. Betul. Okey. Al-Saqa. Berjuang. Tanpa menyerah. Hayya ilal amam. Inilah peringkat akhir Bahas 4 PM 2022 bersama pengacara anda, Farhana M. Nur. Selamat malam dan salam sejahtera para penonton. Selamat menonton peringkat akhir Bahas 4 PM 2022. Memupuk kemahiran pemikiran kritis dan inovatif dalam kalangan belia Singapura menerusi arena perbahasan. Itulah matlamat Bahas 4 PM dianjurkan. Gelanggang pertarungan bahas disediakan buat pertama kalinya pada tahun 1952 dengan perkembangan yang sangat memberangsangkan. Pada tahun 1971 bahas disiarkan buat julung-julung kalinya di radio televisyen Singapura. Bagi meneruskan usaha dan menyesuaikan dengan keadaan semasa, tahun lalu Bahas 4 PM telah dibawa ke dalam talian. Namun istimewanya pada malam ini, peringkat akhir Bahas 4 PM kembali bertemu anda di kaca TV. Sangat bermakna kerana inilah tahun ke-70 pertandingan bahas dianjurkan oleh 4 PM. Beri ketepukan buat 4 PM. Ya, dan nampaknya malam ini kita akan raikan semangat Sri Kandi kerana kedua-dua kumpulan yang akan bersaing diwakili para pelajar perempuan. Ya. Dan saya pasti anda semua pun sudah tidak sabar kan untuk menyaksikan mereka berlaga minda, betul? Ya. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengalu-alukan dahulu kehadiran tetamu kehormat Menteri Negara Kanan, Perhubungan dan Penerangan Merangkap Kesihatan Dr. Janil Puthucheary. Juga yang dipertua 4 PM Encik Nasar Muhammad Zain. Pengerusi Akademi Bahas 4 PM Encik Kamal Ashraf. Dan rancangan ini merupakan anjuran Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC dan disokong oleh Mediacorp. Kami juga mengalu-alukan kehadiran panel juri dan pastinya para penonton sekalian. Kayu jati di Pasak Kukuh. Di Pasak Kukuh kiraan berlapan. Semangat Sri Kandi dipegang teguh, berjuang demi merangkul gelaran. Saya persilakan sekarang para finalis Bahas 4 PM 2022 untuk ke pentas. Kini saya persilakan pengerusi majlis peringkat akhir Bahas 4 PM 2022, Khairuddin Shahrom. Terima kasih Farhana. Salam sejahtera semua. Saya teruja diberi kesempatan untuk menjadi pengerusi bagi acara bahas pada malam ini. Sebelum perbahasan dimulakan, izinkan saya membentangkan ringkasan format dan skema penilaian bagi pertandingan ini. Setiap pembahas akan diberi masa berhujah seperti berikut. Pembahas pertama 7 minit, pembahas kedua 6 minit, pembahas ketiga juga 6 minit, hujahan berapi 2 minit 40 saat dan penggulung pasukan 4 minit. Setiap pasukan bebas untuk menentukan pembahas bagi pusingan hujahan berapi dan penggulungan dengan syarat pembahas tidak boleh berbahas lebih daripada 2 kali.
Penggulung dan pembahas bagi pusingan hujahan berapi tidak dibenarkan membentangkan isi baharu. Tiada celahan boleh diajukan dalam kedua-dua pusingan ini. Pembahas digalakkan mencelah seberapa banyak yang boleh untuk merancakkan perbahasan. Celahan dilakukan dengan berkata, "Celahan puan." Namun, pihak lawan tidak dibenarkan membuat sebarang celahan selepas loceng pertama dibunyikan. Loceng akan dibunyikan sekali 1 minit sebelum akhir tempoh berhujah dan akan dibunyikan 2 kali apabila tempoh berhujah tamat. Tiada markah akan diberikan untuk hujah atau bidasan yang dibuat setelah tamat masa yang diperuntukkan. Skema pemarkahan pula ialah seperti berikut. Bagi prestasi pasukan, berikut ialah bahagian yang diberikan perhatian. Isi hujahan, strategi, hujahan berapi, penggulungan, penyampaian hujah. Demikian beberapa garis pandu bagi perbahasan malam ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan panel juri kita. Zamil, penyelidik Institusi Pengajian Dasar IPS, Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, Universiti Kebangsaan Singapura NUS, juga selaku Ketua Penilai Dr. Muhammad Samsuri Juhari. Pensyarah bersekutu Universiti Sains Sosial Singapura SUSS dan Zamil Penyelidik Hospital Besar Singapura SGH, Dr. Humairah Zainal. Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tampines, Cikgu Esfan Rizal Rahwam. Pengarah Kanan, Strategi dan Transformasi Majlis Ugama Islam Singapura MUIS, Tuan Muhammad Helmi Muhammad Isa. Zamil Kanan, Institut Yusof Ishak ICS, Dr. Nur Syahril Saad. Dengan sejarah perbahasan yang panjang, saya difahamkan alumni Bahas 4PM bukan calang-calang orangnya. Ada yang hadir pada malam ini seperti penasihat 4PM Encik Hawazi Daiti. Kita juga akan dengarkan kata-kata semangat daripada mereka nanti. Sebelum itu, mari kita saksikan dahulu sisipan video bagi menghargai sumbangan 4PM terhadap perbahasan dan melestarikan bahasa sejak 7 dekad yang lalu. Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4PM merupakan satu-satunya organisasi di Singapura yang menganjurkan siri pertandingan bahas yang berprestij dalam bahasa Melayu. Dari awal penubuhan pada tahun 1952, 4PM telah diterima baik oleh masyarakat dan tentunya telah melahirkan beberapa tokoh yang berwibawa dalam masyarakat iaitu Encik Hawazi Daiti, Encik Masagos Zulkifli, Encik Zainul Abidin Rashid dan Puan Rahim Hassan. Harapan Bahas 4PM adalah untuk membentuk pemikir kritis dalam kalangan masyarakat yang berdaya tahan dan berdaya saing untuk merentasi gelombang cabaran masa kini. Antara perancangan Bahas 4PM adalah untuk menghidupkan semula pertandingan-pertandingan bahas se-Nusantara dan pada masa yang sama mengukuhkan lagi kurikulum untuk bengkel bahas. Kepada para finalis, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Pastikan anda bentangkan hujah-hujah anda dengan penuh keyakinan. Yakinkan para penonton dengan hujah-hujah anda dan jangan biarkan perasaan gemetar anda mengatasi anda. Ya, saya mengucapkan selamat maju jaya dan semoga yang terbaik akan menang. Kita bertemu kembali di peringkat akhir Bahas 4PM 2022. Mauduk perbahasan. Menerusi media sosial, belia Singapura ialah wakil negara yang utama di muka dunia. Sebelum kita tampilkan pembahas pertama bagi kedua-dua pihak, apa kata kita kenali mereka dengan lebih dekat lagi? Silakan. Madrasah Al-Zunaid kembali beraksi, tidak takut, tidak gelisah. Apa jua celahan kita tangani, serahkan maudu ini kepada kita. Saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Zainal, saksikan saya sebentar nanti. Pembahas Al-Sagaf bukan calang-calang, saya bintang sedia berjuang.
Setelah lamanya kami menghilang, kini tibanya masa untuk kami beraksi. Hayya ilal amam. Kini saya buka gelanggang perbahasan mempersilakan pembahas pertama dari Madrasah Al-Junid Siti Rabiatul Adawiyah. Wahai pemuda berdirian teguh dalam jiwa dan raga yang terang bersuluh, marilah kita bersatu, bangkit dan tumbuh, mengembalikan kesedaran yang kukuh. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada tetamu terhormat Dr. Junid Putucherry, Tuan Pengerusi, para juri yang arif lagi bijaksana, pihak penyanggah yang saya hormati dan para hadirin sekalian. Maudu gagasan kita pada hari ini cukup menarik. Menerusi media sosial, belia Singapura ialah wakil negara yang utama di muka dunia. Menurut Halogen Foundation Singapore, golongan belia tidak lama lagi akan menjadi demografi terbesar di dunia dengan ramalan bahawa mereka akan menyumbang 40% daripada globalisasi ini untuk menjelang tahun 2028 dan ini telah menunjukkan bahawa segala tindakan dan pelibatan belia ini akan mengadakan impak yang signifikan dan besar. Menurut smartinsight.com, 78.4% daripada pengguna media sosial ini merupakan mereka yang merangkumi antara 13 hingga ke 35 tahun. Dan apa yang menarik ialah menurut Majlis Belia Kebangsaan NYC, belia Singapura ialah sekumpulan belia yang merangkumi antara 13 hingga ke 35 tahun dan mereka boleh dicerangkinkan kepada 3 kategori, iaitu pelajar menengah, pelajar menengah dan belia bekerja. Jika dilihat dari sudut kontekstual pula, wakil negara ialah mereka yang menjadi utusan atau bertindak bagi pihak pemerintah dan masyarakat Singapura secara umum dalam memperjuangkan isu-isu yang tertentu. Utama membawa maksud terpenting dan terbaik dan muka dunia di sini membawa maksud bahawa usaha yang diadakan oleh belia Singapura ini tidak sahaja dikenali di Singapura, malah ia dikenali di peringkat antarabangsa juga. Kami sebagai pihak pecadang berpijak di bumi yang nyata hadir dan sepakat untuk membuktikan kepada hadirin sekalian bahawa belia Singapura ialah wakil negara yang utama di muka dunia kerana mereka giat mewakili Singapura dalam pelbagai perkara di muka dunia ini melalui wadah media sosial. Belia Singapura sudah tentu layak menjadi wakil negara kerana mereka berpendidikan tinggi, mempunyai daya kritis, memiliki kanta yang berbeza apabila menganalisis sesuatu isu dan mereka celik IT. Maka dengan itu, selagi mana pihak penyanggah tidak dapat membuktikan bahawa belia Singapura bukanlah merupakan golongan yang terbaik di media sosial untuk membincangkan, melaksanakan dan memperjuangkan pelbagai perkara di muka dunia, selagi itulah modu kita kekal berdiri. Perjuangan para belia ini boleh dilihat dari segi aspek 4P, iaitu penggiat, pencetus, penggerak dan pemangkin. Selaku pembahas pertama, saya akan menerangkan peranan belia Singapura sebagai penggiat isu-isu sosial ini dapat menjadikan mereka wakil negara yang utama di muka dunia. Bangkitnya pembahas kedua pula yang akan menerangkan bagaimana peranan belia Singapura ini sebagai pencetus dan penggerak dalam aspek perniagaan dan sukan ini dapat menjadikan mereka wakil negara yang utama di muka dunia. Dan akhir sekali, bangkitnya pembahas ketiga pula ia akan menerangkan bagaimana belia Singapura ini merupakan pemangkin dalam aspek politik. Tanpa membuang masa, izinkan saya membentangkan hujah pertama dari meja pihak pecadang, iaitu peranan belia Singapura sebagai penggiat isu kemanusiaan dan alam sekitar menjadikan mereka wakil negara yang utama di muka dunia. Para hadirin sekalian, kita semua sudah sedia maklum bahawa media sosial ini mempunyai potensi yang terbesar untuk advokasi belia dan terus dapat menjadikan belia-belia tersebut penggiat isu-isu sosial melalui wadah media sosial. Seperti contoh, jika kita melihat kepada seorang belia yang bernama Encik Ron Yap Chen Xiang, pemilik akaun Instagram @mentalhealthceo, mereka telah pun menggunakan wadah lelaman media sosial beliau untuk meningkatkan kesedaran tentang
tentang kesihatan mental. Dan beliau juga ada pengikut yang seramai 167 juta yang bukan sahaja merangkumi pengikut dari Singapura, malah organisasi daripada antarabangsa Pencerahan, seperti organisasi Jerman, Amerika Syarikat dan sebagainya. Silakan Puan. Adakah contoh-contoh yang anda berikan adalah daripada pengguna belia adalah majoriti daripada pengguna belia? Para hadirin sekalian, di sini kami akan membuktikan dengan hujah-hujah dari meja pihak pencadang bahawa majoriti belia inilah yang dapat menjadi wakil negara utama di muka dunia kerana mereka menggunakan wadah media sosial dengan berkesan. Saya akan meneruskan dengan hujah saya. Melalui akaun Instagram yang beliau menggunakan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental, ia telah menjemput pelbagai pengikut daripada luar negara dan bahkan baru-baru ini beliau telah pun mengadakan sesi temu bual bersama Talk in US Therapy yang merupakan organisasi Jerman, dan sesi temu bual secara bertalian ini telah pun menjemput ramai pengikut daripada luar negara dan mereka kagum dan memuji usaha beliau untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental kerana beliau seorang belia yang berani untuk mengemukakan pendapat beliau. Dan contoh yang kedua ialah sebuah organisasi belia yang telah pun menggunakan wadah media sosial untuk climate action seperti yang diberi nama Youth for Climate Global Conversation with Young Champions, di mana beberapa ahli panel mereka ini daripada luar negara dijemput untuk memberikan perkongsian mereka. Dan mereka juga meraih banyak sokongan daripada pengikut-pengikut daripada luar negara. Dan usaha mereka untuk melaksanakan, membincangkan serta memperjuangkan isu-isu sosial di media sosial ini telah pun membuktikan bahawa mereka merupakan wakil negara yang utama di muka dunia kerana hasil mereka telah pun terselah di peringkat antarabangsa. Sekian saya akhiri hujah saya. Majulah belia Singapura. Demikian tadi semangatnya pembahas yang pertama daripada pasukan pencadang Madrasah Al-Junid, dan mereka telah mengemukakan strategi 4P. Bagaimana pula dengan strategi pihak penyangga? Untuk kita ketahui bersama, dipersilakan pembuka tirai pasukan penyangga hari ini, Bintang Desi Ratna. Memandang rendah? Tentu tidak. Bersedia belum ke depan? Jangan. Belia mampu, bukannya tidak. Berikan masa, dipaksa jangan. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada tetamu terhormat, pihak pengerusi majlis, warga dewan sekalian serta pihak pencadang. Sebelum saya meneruskan rentak perdebatan ini, izinkan saya untuk membidas kata-kata pihak pencadang. Pihak pencadang telah mengatakan bahawa menerusi media sosial, belia Singapura sudah pun menjadi warga negara utama dan ianya sudah terjadi dan sudah berlangsung. Warga dewan sekalian, semua pencapaian ini memang layak dipuji dan mungkin mereka adalah wakil negara. Tetapi pada hari ini ingin kami membahaskan tentang jika mereka adalah wakil negara yang utama, maka sebaliknya pihak pencadang perlu menunjukkan keberkesanan pencapaian atas majoriti Singapura. Tampilnya kami pada hari ini bukan untuk mengkritik golongan belia, bukan untuk menjatuhkan mereka, tetapi kami ingin memberikan peluang yang lebih bagi belia kami di Singapura. Kami selaku pihak penyangga amatlah yakin dan percaya bahawa belia Singapura mampu untuk menjadi wakil negara yang utama di muka dunia pada masa hadapan. Namun, menerusi media sosial, mereka memerlukan sokongan yang lebih untuk mencapai matlamat ini. Kini izinkan saya untuk memberikan definisi konseptual bagi maudud kita pada hari ini, iaitu yang pertama, wakil negara. Ia membawa maksud seseorang yang memikul nama negara dan identiti Singapura, sama ada mereka dilantik untuk menjadi wakil negara atau mereka sendiri membawa kejayaan dalam bidang kemahiran di persada antarabangsa. Seterusnya, wakil negara utama. Ia membawa maksud golongan tercontoh yang mengharumi nama negara dan identiti Singapura di persada antarabangsa. Justru kayu ukur kami mudah sahaja warga dewan sekalian. Selagi mana belia Singapura masih dalam proses
penambahbaikan, maka mereka bukan dan mereka belum bersedia untuk menjadi wakil negara yang utama di muka dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut Straits Times pada tahun 2020 dalam sebuah perbahasan parlimen, Encik Edwin Tan, beliau memperkenalkan sebuah plan dengan izin Tuan Pengerusi Youth Action Plan. Dan plan ini bertujuan untuk mendorong golongan belia dalam melibatkan diri dan mengambil tindakan tentang isu-isu tempatan. Plan ini bermula pada tahun 2019 dan akan berakhir pada tahun 2025. Maka warga Dewan sekalian, ini jelas menunjukkan bahawa ianya masih dalam proses dan matlamatnya belum tercapai untuk melibatkan golongan belia dalam isu-isu tempatan dan dasar-dasar di Singapura. Dengan itu, akan kami kedepankan 3 tunggak utama yang terdiri daripada akronim PKP. Iaitu penglibatan, kemaslahatan dan penghargaan. Kini izinkan saya untuk menyampaikan hujah kami yang julung, iaitu dari sudut penglibatan. Warga Dewan sekalian, kami tidak menafikan bahawa penglibatan belia menerusi media sosial sudah pun meluas. Namun pada hari ini, ianya terhad kerana mereka hanya fokus kepada masalah-masalah tempatan. Menurut todayonline.com, pada tahun ini, pihak kementerian masih dalam proses menggalakkan golongan belia dalam menggunakan platform media sosial mereka dalam membincangkan tentang isu-isu tempatan. Warga Dewan sekalian, ini bukanlah suatu masalah, namun ia jelas menunjukkan bahawa belia kami masih dalam proses menangani masalah-masalah tempatan dan mereka belum lagi bersedia untuk menangani masalah-masalah global. Warga Dewan sekalian, menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka mengatakan bahawa majoriti belia di Amerika Syarikat menonjolkan sikap keprihatinan mereka tentang isu-isu tempatan dan juga isu-isu global. Maka tindakan mereka ini meraih pujian dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu organisasi yang amat terkenal antara bangsa warga Dewan sekalian. Maka jikalau usaha-usaha di Singapura sudah mencukupi, mengapakah majoriti belia Singapura tidak melibatkan diri dalam program-program antarabangsa? Maka jika belia Singapura ingin menjadi peneraju negara dan wakil negara yang utama, maka pihak kementerian perlulah memberi pendedahan yang meluas untuk mereka menangani masalah-masalah isu tempatan dan di seluruh dunia. Maka dengan itu, belia Singapura perlu menunjukkan bahawa mereka sudah sedia mengatasi isu-isu seluruh dunia sebelum menjadi golongan yang tercontoh yang mengharumi nama negara dan identiti Singapura. Harap terus menyanggah. Sekian, terima kasih. Demikian tadi pembahas pertama dari pihak penyanggah dan mereka telah mengemukakan kayu ukur. Mereka rasakan yang belia Singapura belum cukup bersedia untuk menjadi wakil utama dan saya dapat rasa bahangnya gelanggang perbahasan kita pada malam ini. Farhana, bagaimana? Ya, Anda rasa tak? saya sudah rasa bahangnya sudah naik. Hai. Baiklah, nampaknya gelanggang perbahasan pun telah dimulakan ya oleh pembahas pertama daripada kedua-dua pasukan. Mungkin terlalu awal lagi untuk kita tentukan apa-apa kerana masih ada lagi 2 pembahas yang bakal membentangkan hujahan mereka. Baiklah, kini kita akan berehat seketika sebelum meneruskan dengan pembahas kedua. Pastikan anda teruskan bersama kami di peringkat akhir Bahas 4PM 2022. Kepada para finalis, pastikan anda dalami isi yang ingin disampaikan dan sentiasa cergas dan spontan dalam menyampaikan hujah. Yakin diri, teruskan bersemangat dan lestarikan bahasa imudah kita. Semoga maju jaya. Inilah peringkat akhir Bahas 4PM 2022. Kita telah mulakan perbahasan dengan maudu pada malam ini.
Menerusi media sosial, belia Singapura ialah wakil negara yang utama di muka dunia. Sebelum rehat tadi, kita telah mendengar hujahan daripada pembahas pertama kedua-dua pasukan. Kini masa untuk kita dengar pula hujahan dari pembahas kedua setiap pasukan. Sebelum itu, apa kata kita kenali mereka dengan lebih dekat lagi? Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh muafakat. Saya Raja Nur Syakira, saksikan saya sebentar nanti. Berbaju kuning nampak berseri. Ketahuilah nama saya Putri. Moto saya ialah jangan pernah menyerah kalah. Hayya ilal amam. Kini saya persilakan pembahas pasukan pencadang dari Madrasah Al-Junid untuk memulakan dan meneruskan perbahasan. Dipersilakan Raja Nur Syakira. Belia Singapura tunjang negara, pastinya takkan diam membisu. Teknologi terkini dijadikan wadah, menyebarkan maklumat, memperjuangkan isu. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada tetamu terhormat, Tuan Pengerusi, juri-juri yang arif lagi bijaksana, para hadirin sekalian dan tentu sekali pihak penyanggah yang saya hormati. Izinkan saya membuka tirai hujah saya dengan pembidasan. Nampaknya pihak penyanggah masih keliru dan kurang memahami mauduk kita pada hari ini. Tetapi tidak mengapa, nama saya Raja Nur Syakira serahkan semua itu kepada saya. Pihak penyanggah telah menyatakan bahawa belia Singapura kekurangan sumber. Akan tetapi, perlu mereka ketahui bahawa terdapat pelbagai usaha-usaha yang telah disediakan dan diadakan oleh pihak pemerintah dan organisasi-organisasi tertentu untuk menyokong, menyemarakkan lagi dan merancakkan lagi. Maaf Puan. Dan merancakkan lagi usaha-usaha para belia untuk memperjuangkan isu-isu tertentu dan pelbagai perkara. Mengapakah wujudnya pertolongan ini daripada pihak pemerintah? Kerana mereka menyedari bahawa tentunya belia-belia ini mempunyai kapasiti dan cara untuk menarik perhatian kerana mereka inovatif, kreatif dan kritikal. Maaf Puan. Dengan itu, mauduk kita pada hari ini, menerusi media sosial, belia Singapura merupakan wakil utama negara di muka bumi. Bak kata peribahasa, pemuda harapan negara, pemudi tiang negara. Kami selaku pihak pencadang akan terus berdiri untuk menyokong mauduk kita pada hari ini. Mengapa? Kerana pastinya mauduk ini tidak akan dapat diruntuhkan. Seperti mana pembahas pertama kita sudah katakan tadi, bahawa selagi mana pihak penyanggah tidak dapat membuktikan bahawa golongan belia bukan merupakan golongan yang terbaik dan paling aktif di media sosial untuk membincangkan, melaksanakan dan memperjuangkan pelbagai isu, selagi itulah mauduk kita berdiri teguh. Kini kami telah pun merumuskan hujah-hujah kami kepada 4P, iaitu penggiat, pencetus, penggerak dan pemangkin. Kini izinkan saya membentangkan hujah kami yang pertama, iaitu pencetus. Para hadirin sekalian, saya pasti anda semua sudah menyedari bahawa dunia perniagaan global telah berubah dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi mengubah budaya perniagaan secara global. Menyedari akan hakikat ini, belia Singapura telah bertindak sebagai pencetus idea perniagaan digital sekaligus menjadi wakil utama negara di muka bumi ini dalam aspek ekonomi. Menurut laman vidi.org, keusahawanan belia merupakan merupakan unsur paling utama dalam pembangunan ekonomi yang mampan kerana kreativiti dan inovasi anak muda. Menurut Channel News Asia pula, peratusan belia Singapura yang dapat mengembangkan perniagaan mereka ke persediaan antarabangsa meningkat dari 2016 berbanding 2010. Dan apa yang menariknya bahawa hampir semua usahawan belia tersebut menggunakan laman media sosial untuk menyemarakkan dan mengembangkan lagi perniagaan mereka ke persediaan antarabangsa agar mereka dapat menembusi pasaran global. Seperti contoh, syarikat Secret Lab yang ditubuhkan oleh para belia iaitu Encik Alexander Ang dan Encik Alaric Chu merupakan perniagaan digital. Mereka telah menggunakan laman media sosial untuk mengembangkan perniagaan mereka ke persediaan antarabangsa. Mereka juga telah dinobatkan sebagai jenama global yang diiktiraf kerana mereka berjaya menembusi persediaan antarabangsa lebih 60 negara.
Kejayaan yang dicapai para usahawan, belia jelas menunjukkan dan membuktikan kepada kita semua bahawa mereka telah berjaya untuk menjadi wakil utama negara di muka bumi dalam aspek ekonomi. Bukan itu sahaja, tetapi terdapat pelbagai syarikat tempatan yang pengasas mereka merupakan belia yang telah berjaya mengembangkan perniagaan mereka Silakan, ke persaudaraan Puan. antarabangsa. Silakan Puan. Namun golongan lain turut ada aspek-aspek ini. Maka apakah keistimewaannya dan apakah perbezaannya? Keistimewaannya adalah bahawa para belia adalah golongan yang paling aktif menggunakan media sosial dan mereka hanya menggunakan media sosial untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kerana mereka adalah paling matang dan mereka dapat mempunyai kanta yang berbeza dalam menganalisa sesuatu. Hujah kami yang ketiga iaitu penggerak. Di mana para belia dapat menjadi penggerak dalam memacu visi sukan negara. Arena sukan di Singapura semakin diberi perhatian oleh pihak pemerintah. Menurut Encik Chan Chun Sing, sukan boleh digunakan untuk membina rasa kebanggaan terhadap negara dan menyatu padukan masyarakat. Sejajar dengan visi sukan 2030, pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak pemerintah untuk menyemarakkan dan merancakkan lagi arena sukan di Singapura. Usaha ini dipertajamkan lagi melalui kehadiran menerusi talian para atlet negara yang mengongsi aktiviti sukan dan pencapaian mereka di media sosial mereka. Paling menarik sekali ialah atlet sukan Paralimpik Singapura iaitu Cik Yim Ping Siu. Di dalam wawancara beliau dengan majalah Vogue, beliau telah mengatakan bahawa matlamat utama beliau adalah untuk memupuk sifat inklusif dalam bidang sukan bagi orang yang kurangan upaya. Perkongsian beliau di akaun media sosial telah menyedarkan masyarakat tempatan dan antarabangsa bahawa kita harus mempunyai sifat inklusif bagi semua golongan masyarakat. Dan ini telah menunjukkan bahawa Singapura mempunyai perubahan yang sangat positif dengan sokongan yang diberikan kepada atlet Paralimpik yang boleh jadikan contoh bagi negara-negara lain. Sekian, saya akhiri hujah saya. Majulah belia Singapura. Demikian tadi hujah daripada pembahas kedua pihak pencadang. Dan mereka telah mengemukakan bagaimana belia pada hari ini merupakan pencetus idea, pencetus inovasi. Tapi dapatkah apa yang dikatakan oleh pihak pencadang ini disangkal oleh pihak penyangga? Oleh itu, apa kata kita bawa ke gelanggang perbahasan pembahas selanjutnya mewakili Madrasah Al-Sagof, Puteri Sri Dewi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda sekalian. Selaku pembahas kedua dari pihak penyangga, saya akan meruntuhkan mauduk pada hari ini. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk membidas dahulu hujah-hujah yang telah dikemukakan dari meja pihak pencadang. Pihak pencadang telah mengatakan tentang usaha-usaha. Akan tetapi adakah pihak pencadang tidak tahu bahawa usaha-usaha ini masih dalam proses penambahbaikan? Justeru kayu ukur kami mudah sahaja warga dewan sekalian. Selagi mana belia Singapura masih dalam proses penambahbaikan, maka mereka bukan dan belum bersedia untuk digelar wakil negara yang utama di muka dunia. Akan kami kedepankan tunggak-tunggak kami dari akronim PKP, iaitu penglibatan, kedua kemaslahatan dan ketiga penghargaan. Kini giliran saya untuk membentangkan tunggak kami yang kedua, iaitu dari segi kemaslahatan dalam kalangan belia Singapura. Warga dewan sekalian, menurut artikel Today Online pada tahun 2022, media sosial berbahaya bagi golongan muda yang mencederakan diri sendiri. Kita lihat bagaimana menerusi media sosial terdapat pembulian siber warga dewan. Pada tahun 2018, menurut lelaman Channel News Asia, terdapat 63% daripada kalangan belia Singapura yang merupakan mangsa dan juga pembuli siber. Bukan itu sahaja warga dewan, akan tetapi pada tahun lepas terdapat 40% dari kalangan belia Singapura yang merupakan mangsa pembuli siber. Isu ini amat ketara kerana ia melibatkan kebanyakan belia Singapura dan ia semakin berkembang. Silakan Puan.
Belia yang melakukan dan menyebarkan perkara-perkara yang negatif di media sosial sudah tentu diberikan hukuman dan diambil tindakan berat di atas mereka kerana ucapan bebas tidak dibenarkan di Singapura, dan Singapura juga mengadakan akta-akta undang komunikasi dan multimedia di mana mereka mengawal penyebaran maklumat di media sosial hari ini. Terima kasih wahai pihak pencarang. Akan tetapi akan saya buktikan bahawa kesan-kesan tersebut adalah minoriti dan majoriti, dan sebagai pihak pencarang yang baik, mereka sepatutnya menunjukkan majoriti belia Singapura dan bukan hanya minoriti warga Dewan. Apakah yang akan berlaku jikalau pembulian siber ini berleluasa? Pada tahun 2020, 94 belia Singapura dari jumlah 400 menghadapi kemurungan sehingga mereka menamatkan kehidupan mereka. Ini merupakan rekod yang tertinggi di Singapura dan ia patut diberikan tumpuan yang lebih baik daripada masyarakat Singapura kerana kemaslahatan belia nyata terancam. Pada tahun 2019, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Singapura Encik Lawrence Wong mengaitkan kes kemurungan dengan pembulian dan menekankan bahawa sistem belia Singapura masih belum mencukupi warga Dewan. Warga Dewan, kita lihat jikalau kemaslahatan belia masih terancam dan inisiatif-inisiatif masih baru dijalankan, itu bermaksud bahawa mereka masih dalam proses penambahbaikan. Bagaimanakah kami ingin memberi belia Singapura tanggungjawab untuk menjadi wakil negara yang utama jikalau ancaman media sosial masih terancam warga Dewan? Bagi pembuli, ia bukanlah tercontoh yang terbaik untuk menjadi wakil negara dan bagi mangsa kemaslahatan mereka masih terancam. Lantas terbukti kayu ukur kami selagi mana belia Singapura masih dalam proses penambahbaikan, maka mereka belum dan bukan bersedia untuk menjadi wakil negara yang utama. Anak penghulu memasak pengat, sedap rasanya tidak terkira. Perkukuhkan tekad, kuatkan semangat. Jadilah belia penunjang negara. Mohon untuk terus menyangga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puteri Sri Dewi. Nampaknya pihak penyangga masih lagi berpegang teguh pada kayu ukur mereka, di mana mereka percaya yang belia pada hari ini belum bersedia, mereka masih lagi dalam perjalanan dan mereka pula telah mengemukakan beberapa masalah seperti pembulian siber dan sebagainya. Dapatkah ini meruntuhkan mauduk hari ini? Nampaknya lebih panas perdebatan kita pada malam ini, Farhana. Seperti mana Kai katakan, sudah semakin hangat ya situasi di sini. Apa kata kita redakan sedikit dan mengambil masa untuk kita berehat. Namun jangan ke mana-mana kerana pembahas ketiga dari kedua-dua kumpulan pula akan meneruskan perbahasan mereka selepas ini. Teruskan bersama kami dalam peringkat akhir Bahas 4 PM. Syabas saya ucapkan kepada para finalis yang telah pun mara ke peringkat final. Anda bukan sahaja seorang pembahas, anda juga diberikan tanggungjawab sebagai seorang pelestari bahasa. Maka dalam hujah anda boleh isikan dengan karya-karya yang sangat-sangat menarik seperti peribahasa, pantun dan sebagainya. Sekian, semoga maju jaya. Selamat bertemu kembali dalam peringkat akhir Bahas 4 PM 2022. Menerusi media sosial, belia Singapura ialah wakil negara yang utama di muka dunia. Itulah mauduk perbahasan pada malam ini di antara Madrasah Al-Junid Al-Islamiah dan juga Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah. Kini giliran pembahas ketiga dari kedua-dua pasukan pula untuk menyampaikan hujahan mereka. Tapi sebelum itu, apa kata kita kenali mereka? Kebenaran di tangan kami. Saksikan saya Nurul Khadijah binti Hanafi sebagai pencadang ketiga daripada Madrasah Al-Junid Al-Islamiah beraksi sebentar nanti. Setiap cabaran perlu ditahan. Nama saya Hanina Rehan. Saya pernah mewakili sekolah saya dalam pertandingan bahasa Arab dan kami telah menjuarainya. Kini tibalah masa untuk kami menjuarai debat bahasa Melayu. Hayya ilal amam. Dipersilakan pembahas ketiga dari pihak pencadang, Nurul Khadijah.
Salam perbahasan saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Nampaknya pihak penyangga masih lagi ingin menegakkan benang yang basah. Namun, jangan resah, jangan gelisah. Akan saya selaku pembahas ketiga daripada pihak pencadang menunjukkan, membuktikan dan meyakinkan para hadirin sekalian bahawa benang tersebut tidak dapat ditegakkan. Dengan itu, izinkan saya untuk membuka tirai hujah saya pada malam ini dengan pembidasan. Pertama sekali, pihak penyangga telah melihat maudu ini secara majoriti dan minoriti. Wahai para hadirin sekalian, jikalau kita hanya melihat kepada kuantiti dan bukan kualiti, bagaimanakah sesuatu plan itu hendak berterusan, wahai para hadirin sekalian? Jikalau kami mendatangkan dengan satu jikalau kami mendatangkan dengan satu belia yang memberikan kesan secara global, ianya lebih elok daripada kita datangkan 10 orang belia tetapi hanya memberi kesan kepada diri mereka sendiri, wahai para hadirin sekalian. Kedua, mereka telah mengatakan bahawa usaha-usaha untuk menjadikan para belia ini wakil utama negara secara muka dunia masih dalam proses. Tetapi, wahai para hadirin sekalian, bukankah ini telah menunjukkan bahawa mereka telah berada di meja pencadang? Mereka telah sedikit sebanyak menjelaskan bahawa para belia telah pun menjadi wakil utama, namun hanya perlu dikemaskinikan untuk membuat mereka wakil negara yang lebih elok daripada sebelumnya. Silakan Puan. Silakan Puan. Namun anda telah mengatakan di definisi konseptual bahawa definisi utama ialah yang terbaik. Jika harus lagi mempunyai penambahbaikan, jadi ini menunjukkan bahawa mereka bukanlah wakil negara yang utama. Terima kasih, Puan. Jikalau kita melihat wakil utama itu adalah yang terbaik, mengapakah harus kita melihat kepada mereka yang tidak memberikan kesan kepada negara dan juga muka dunia, wahai para hadirin sekalian? Adakah mereka wakil utama sedemikian? Dengan itu, pihak hujah-hujah yang telah datangkan oleh pihak penyangga amatlah lemah dan tidak relevan kepada maudu kita pada hari ini. Persis kata orang Melayu, benda baik elok dipercepatkan. Maka dengan itu, izinkan saya untuk terus ke pi kami yang terakhir, iaitu pemangkin. Menurut Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia, Encik Edwin Tong, di Parlimen telah pun pemerintah Singapura telah pun mengiktirafkan aspirasi para belia berkenaan isu-isu politik jangka panjang. Tahukah anda kelantangan para belia dalam bersuara dan memberikan pendapat-pendapat yang berbeza telah pun membentuk lanskap politik dalam sistem demokrasi dan juga telah pun mempengaruhi pelaksanaan pelbagai dasar. Baru-baru ini juga bumi kita telah pun dibelenggu dengan pandemik COVID-19 dan pada masa itulah para belia telah aktif dan giat menggunakan media sosial untuk membincangkan dasar-dasar bagi menangani cabaran pandemik ini. Sebagai contoh, para belia telah pun giat mempertikaikan token digital atau lebih dikenali sebagai Trace Together Token. Mereka telah pun mempersoalkan jikalau kita menggunakan alat ini, adakah ia akan mencerobohi hak peribadi seseorang manusia di dalam Singapura ini? Maaf Puan. Maka dengan perbahasan ini, ia telah pun meninggalkan impak yang signifikan di mana pemerintah Singapura telah pun menyemak kembali penggunaan alat ini untuk keselamatan para penduduk di Singapura. Ini juga telah meninggalkan impak secara global di mana ia telah mempengaruhi dasar pemerintah luar negara tentang penggunaan token digital ini. Mereka juga telah pun mengajak orang ramai dan penduduk-penduduk Singapura bukan sahaja belia untuk tampil ke hadapan bersuara tentang isu-isu politik. Dengan perbahasan ini, ia telah menjadi contoh dan juga dorongan bagi para belia di negara-negara demokrasi yang lain. Saya pasti beberapa belia telah pun mendengari nama Cik Evaso. Beliau dan rakan-rakannya telah pun mencipta rekaan non-fungible token NFT yang telah pun dipaparkan di Kemenjati. Tujuan ini adalah untuk memberi sokongan kepada negara Ukraine yang sedang menghadapi peperangan, wahai para hadirin sekalian. Dan usaha beliau ini mendapat liputan meluas media secara antarabangsa seperti di akhbar Los Angeles Times dan juga BBC. Malah, Presiden Ukraine sendiri, Encik Zelensky, telah pun memakai kemejati tersebut semasa beliau menyampaikan ucapan secara maya di Dialog Shangri-La pada 11 Jun yang lalu. Maka usaha Cik Eva ini telah pun berhasil ekoran perkongsian beliau di media sosial. Pendekatan yang diambil oleh para belia Singapura ini menjadikan mereka pemangkin masa hadapan politik negara dan dunia. Maka dengan itu belia Singapura layak menjadi wakil negara utama di muka dunia ekoran peranan yang mereka mainkan dalam aspek politik. Dengan itu, syabas belia.
Belia dengan keberkesanan mereka menggunakan media sosial berupaya untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah negara. Demikian dikatakan dan dibentangkan oleh pihak pencadang. Tapi mampukah ini tetap mengukuhkan mauduk atau sebaliknya? Apa kata kita dengar hujah-hujah yang akan dibentangkan oleh pembahas ketiga pihak penyangga? Dipersilakan Hanina. Salam perdebatan warga Dewan sekalian. Tampilnya saya dari pihak penyangga untuk meruntuhkan mauduk kita pada hari ini, iaitu menerusi media sosial, belia Singapura ialah wakil negara yang utama di muka dunia. Kami dari pihak penyangga sebulat suara tidak setuju akan mauduk ini. Maka kayu ukur kami mudah sahaja warga Dewan sekalian. Selagi mana belia Singapura masih dalam proses penambahbaikan, selagi itulah mereka bukan dan belum bersedia digelar wakil negara yang utama di muka dunia. Sebelum saya membidas kata-kata dari pihak pencadang, izinkan saya memberikan anda sebuah analogi. Seperti sebiji kek yang memerlukan bahan-bahan yang mencukupi serta waktu pembakaran yang menepati resipinya agar hasilnya sebuah kek yang enak yang diingini, sama juga belia Singapura. Mereka masih memerlukan usaha-usaha dan sokongan yang mencukupi dan mereka perlu menjalani proses penambahbaikan dengan sepenuhnya sebelum mereka menjadi golongan yang tercontoh yang menerajui dan mengharumi nama dan identiti Singapura. Kini izinkan saya untuk membidas kata-kata pihak pencadang. Pertama sekali di dalam kayu ukur mereka, pihak pencadang telah mengatakan bahawa golongan belia merupakan golongan terbaik dan aktif di media sosial. Ini menunjukkan bahawa pihak pencadang harus membuktikan di dalam bukti-bukti dan tunggak-tunggak mereka bahawa belia Singapura memenuhi kedua-dua kriteria ini berdasarkan kriteria sendiri yang telah dibentangkan oleh pihak pencadang. Mari kita semak kembali bukti-bukti mereka. Pertama sekali, di dalam tunggak mereka bahawa belia Singapura merupakan penggiat isu-isu sosial kemanusiaan di Singapura, mereka telah mengatakan bahawa majoriti belia merupakan penggiat isu-isu sosial di Singapura. Warga Dewan sekalian, mereka juga telah memberikan organisasi belia dan mereka telah mengatakan bahawa ramai dan majoriti dan terdapat banyak sokongan dari antarabangsa. Warga Dewan sekalian, pihak pencadang langsung tidak memberikan statistik berapa ramaikah sokongan-sokongan dari antarabangsa. Maka ini menunjukkan bahawa belia Singapura masih belum lagi merupakan wakil negara yang utama di muka dunia menerusi media sosial. Kemudian yang kedua, pihak pencadang telah mengatakan bahawa belia merupakan pencetus kerana mereka telah mengeluarkan perniagaan di media sosial. Warga Dewan sekalian, walaupun mereka telah mengatakan bahawa belia merupakan yang paling aktif sebab itu mereka unik dari golongan yang lain, adakah peniaga ini yang terbaik? Ataupun peniaga-peniaga golongan lain di media sosial lebih baik dari golongan belia? Maka ini menunjukkan bahawa mereka tidak memenuhi kriteria terbaik. Yang ketiga, penggerak. Mereka mengatakan bahawa belia Singapura memacu visi sukan negara. Warga Dewan sekalian, bukankah atlet-atlet Singapura telah mewakili Singapura di perkara sukan bukan menerusi media sosial? Mereka hanya mempromosikan sukan mereka di media sosial. Ini bukan menunjukkan bahawa mereka penggerak atau penggerak ini di media sosial tidak menunjukkan bahawa mereka wakil negara yang utama di muka dunia. Dan yang terakhir, pihak pencadang telah mengatakan bahawa belia merupakan pengantin kerana kerana aspirasi belia tentang isu-isu jangka panjang. Silakan Puan. Bukankah dengan promosi-promosi itu melalui media sosial adalah satu cara untuk mereka menggerakkan para belia dan juga masyarakat untuk menjadi inspirasi kepada mereka untuk terus menyertai sukan tersebut? Warga Dewan sekalian, walaupun perkara-perkara ini mempromosikan, namun apabila kita mengatakan wakil negara yang utama di dalam bidang sukan menerusi media sosial, ini membawa maksud bahawa mereka harus menunjukkan kesukaran tersebut menerusi media sosial. Namun yang utama kesukaran tersebut dilihat di kacamata televisyen. Maka
Kemudian mereka telah mengatakan tentang pemangkin Singapura. Mereka telah memberikan contoh trace together. Pertama sekali, masalah di dalam bukti ini ialah ini bukan masalah di muka dunia. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Malaysia juga telah menandakan My Sejahtera. My Sejahtera ini diterbitkan bukan kerana belia tetapi kerana keberkesanan aplikasi tersebut. Maka untuk mengukuhkan lagi tunggak kami warga Dewan sekalian, izinkan saya untuk membentangkan tunggak P iaitu penghargaan masyarakat yang kurang terhadap belia Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut tinjauan YouGov 2018, 71% warga negara Singapura ragu-ragu terhadap konten pempengaruh belia Singapura. Maka bagaimanakah belia ingin menjadi wakil negara yang utama sedangkan masyarakat akur bahawa mereka perlu memperbaiki konten media sosial mereka. Mari kita lihat kepada pempengaruh di negara lain, misalnya Amerika Syarikat, di mana pempengaruh belia mereka diajak ke Rumah Putih oleh Presiden Amerika Syarikat kerana pengaruh mereka di dalam TikTok yang mewakili negara menerusi media sosial. Oleh itu, kesimpulannya warga Dewan sekalian ialah belia Singapura masih dalam apa? Masih dalam proses penambahbaikan. Kerana itu mereka perlu memperbaiki konten media sosial mereka dan apabila mereka telah memperoleh penghargaan tersebut, maka jadilah mereka wakil negara yang utama di media sosial di muka dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hanina. Nampaknya kaum belia kita masih lagi di dalam ketuha. Saya nak tahu juga resepi di sebalik kek pasukan penyangga nanti. Namun begitu, mereka masih mempertikaikan isu definisi utama dan terbaik. Dapatkah ini meruntuhkan mauduk kita pada malam ini? Masih lagi belum berakhir kerana masih lagi hangat gelanggang perbahasan kita, betul tak Farhana? Betul tu Kai. Dan juga selepas ini, pusingan seterusnya ini memang sangat-sangat hangat ya dan sangat-sangat mencabar bagi para pembahas kita, mana tidaknya mereka harus membuktikan ketangkasan menyampaikan hujahan yang bernas dalam masa yang singkat. Dan sebab itulah pusingan ini dinamakan hujahan berapi, bukan hanya untuk menguji ketangkasan minda, keluasan pengetahuan pembahas dalam suasana yang cukup mendebarkan. Jadi pasukan manakah yang akan menunjukkan taring mereka? Jangan ke mana-mana, kita saksikan sama-sama. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan kerana berjaya mara ke pusingan akhir. Satu tip atau perkongsian dari saya supaya apabila anda berbahas, tenang saja kerana apabila penyampaian kita tenang, semuanya akan lebih jelas dan juga yakin. Semoga dapat terus melahirkan generasi pelapis yang pitah berbahasa ibunda. Kini masanya untuk kita mulakan pusingan yang seterusnya. Adakah para pembahas kita dapat memberikan hujahan secara pantas dan tuntas? Inilah pusingan hujahan berapi. Dalam pusingan ini hanya dua pembahas dari setiap pasukan akan beradu bidasan. Pembahas akan melakukan bidasan hasil daripada apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Ingin saya ingatkan, pembahas tidak dibenarkan mengemukakan isi dan fakta baharu dan setiap pembahas hanya diberi masa 20 saat sahaja. Dalam segmen ini, para pembahas akan dinilai berdasarkan bidasan yang kukuh dan tepat, kejayaan mereka meruntuhkan bidasan pihak lawan, faktor cekap, pantas dan spontan. Untuk pusingan yang pertama ini, kita akan dengarkan dahulu hujahan dari pasukan pencadang. Kita akan mulakan dengan pembahas pertama dari kedua-dua pasukan. Dipersilakan Siti Rabiatul Adawiyah dari pasukan pencadang dan Bintang Desi Ratna dari pasukan penyangga. Sedia? Sedia. Masa anda bermula dari
sekarang. Pihak penyangga telah pun mendatangkan dengan konsep majoriti. Tetapi para hadirin sekalian, jika kita melihat kepada sesuatu analogi, usaha satu belia yang merupakan sekecil zarah tetapi mengadakan impak antarabangsa telah pun menunjukkan bahawa ini lebih berkesan daripada usaha 100 belia tetapi tidak mengadakan apa-apa impak langsung. Maka konsep majoriti itu tidak sesuai untuk diambil dalam modul pembahasan kita pada hari ini. Warga Dewan sekalian, majoriti itu penting kerana pada hari ini tuntutan maudu ialah belia Singapura. Dengan itu kami harus melihat kepada majoritinya. Jikalau segelintir sahaja yang melibatkan diri dalam isu-isu sosial, apakah keberkesanannya? Bagaimana mereka dapat mendorong golongan-golongan yang lain, majoriti yang lain untuk melibatkan diri dalam isu-isu sosial? Jikalau sebegitu para pihak penyangga, maka usaha satu belia ini dapat menyuntik semangat dan motivasi para pelia negara lain untuk mengikuti jejak langkah yang sama. Dan mereka mengatakan bahawa belia Singapura ini memerlukan penambahbaikan, tetapi pihak pemerintah telah pun mengambil mereka sebagai wakil negara. Apakah bukti menunjukkan bahawa pihak pemerintah sudah mengambil belia-belia ini menjadi wakil negara utama, dan kami menunjukkan bahawa usaha-usaha itu tidak mencukupi kerana isu-isu ini yang menghambat mereka menjadi wakil negara yang utama, iaitu kekurangan penglibatan, kemaslahatan belia dan juga kurangnya penghargaan. Temukan buat pembahas daripada kedua-dua pasukan, Siti Rabiatul dan juga bintang Desi Ratna. Kini kita tiba ke pusingan kedua. Dipersilakan pembahas kedua dari kedua-dua pasukan mengambil tempat. Dipersilakan Nurul Khadijah dari pasukan pencadang dan Putri Sri Dewi dari pasukan penyangga. Dalam pusingan kedua ini, kita akan mulakan dengan pasukan penyangga. Masa anda bermula dari sekarang. Tahukah anda pada tahun 2020 tinjauan oleh IPSOS 83% dari belia Singapura percaya Singapura dikenali sebagai negara yang selamat dan berbilang kaum, tetapi belia Singapura masih mengancam dan diancam melalui media sosial, dan ini menunjukkan bahawa mereka bukanlah wakil negara yang utama. Dengan itu, wahai para hadirin sekalian, pihak penyangga telah mengatakan bahawa mereka memerlukan penambah kebaikan dalam proses-proses tersebut. Maka bukankah jikalau mereka tidak ada perkara yang sempurna dalam dunia ini, maka kita akan pasti memerlukan penambah kebaikan pada setiap proses. Tetapi untuk menjadi wakil negara yang utama, belia Singapura haruslah menjadi golongan yang tercontoh dalam mengharumi identiti Singapura. Bukankah telah terdapat beberapa para belia yang telah kami kemukakan tadi dalam bukti-bukti yang kami mengatakan tadi, dan juga pembahas daripada pihak pencadang telah mengatakan bahawa para belia akan menjadi demografi terbesar pada masa hadapan. Baik, terima kasih kedua-dua pembahas. Nampaknya hujan para pembahas kita malam ini semakin berapi-api dan saya akur setiap yang dibentangkan begitu bernas meskipun dalam suasana yang sangat mendebarkan. Dan kini kita akan buka peluang sekali lagi bagi setiap pasukan untuk menggulung hujahan mereka. Kami undang penggulung dari pasukan Madrasah Al-Saqaf Al-Arabiah selaku pihak penyangga untuk memulakan dahulu. Dipersilakan Hanina. Salam perdebatan warga Dewan sekalian. Tampilnya saya sekali lagi sebagai penggulung pasukan untuk merumuskan rentak perdebatan kita pada hari ini. Maka pada hari ini saya akan menerangkan mengapa pihak pencadang telah gagal dalam tanggungjawab mereka dalam menegakkan maudu. Jadi, pihak pencadang telah memberikan definisi konseptual serta kayu ukur yang tidak ditepati. Kerana di dalam definisi konseptual mereka telah mengatakan bahawa untuk menjadi wakil negara yang utama, mereka haruslah menjadi golongan yang terbaik. Namun, pihak pencadang tidak menunjukkan bagaimanakah belia Singapura merupakan golongan yang terbaik sedangkan mereka masih lagi mengalami masalah-masalah seperti mana yang telah dibentangkan
dibentangkan oleh pihak penyangga. Kemudian di dalam kayu ukur mereka, mereka telah mengatakan bahawa golongan belia harus merupakan yang terbaik dan aktif di media sosial. Namun hujahan mereka langsung tidak memenuhi kedua-dua kriteria ini. Jikalau bukti mereka hanya memberi satu daripada kedua-dua kriteria ini, maka ia menunjukkan apa, warga Dewan sekalian? Ia menunjukkan bahawa belia Singapura masih dalam proses penambahbaikan. Maka terima kasih pihak pencadang atas bukti-bukti tersebut. Oleh itu, izinkan saya untuk memberikan pihak penyangga telah mendatangkan definisi konseptual serta kayu ukur yang lebih realistik, dan kami telah mendatangkan sebab-sebab mengapa belia Singapura pada detik ini bukanlah wakil negara yang utama di muka dunia menerusi media sosial. Maka kami dari pihak penyangga yakin bahawa belia belum bersedia kerana mereka bukanlah golongan tercontoh yang mengharumi dan menerajui nama dan identiti Singapura. Maka mereka masih dalam proses penambahbaikan, iaitu PKP, penglibatan, kemaslahatan dan penghargaan. Apabila belia telah menambahkan penglibatan mereka, menjaminkan kemaslahatan mereka dan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap mereka, barulah mereka layak menjadi golongan tercontoh yang menerajui dan mengharumi nama dan identiti Singapura. Barulah apabila visi ini direalisasikan, barulah wajar dan layak untuk kami menggelar mereka wakil negara yang utama di muka dunia menerusi media sosial. Namun jangan khawatir warga Dewan sekalian, kami masih yakin bahawa belia kami berpotensi. Yang pentingnya mereka melalui proses PKP agar mereka menambah baik perkara-perkara yang mereka sekarang masih melalui. Oleh itu telah kami membuktikan secara zahir dan secara nyata bahawa belia Singapura bukanlah wakil negara yang utama di muka dunia menerusi media sosial. Izinkan saya mengakhiri dengan serangkap pantun. Membina negara yang maju dan utuh perlukan belia yang bijak dan tawaduk. Dengan hujah yang bernas, bukti yang kukuh, pasukan Al-Sagaf runtuhkan mauduk. Sekian, terima kasih. Kaum belia masih lagi dibelenggu masalah. Oleh itu bagaimana mereka boleh jadi wakil utama di muka dunia. Itulah yang dipersoalkan oleh pihak penyangga. Dan kini kita ingin ketahui sama ada mauduk pada hari ini dapat dikukuhkan lagi oleh pembahas yang terakhir yang selanjutnya, penggulung bagi pihak pencadang. Dipersilakan Raja Nur Shakira. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan sekali lagi. Walaupun rupaku tidak diingati, tetapi hujah-hujahku tetap menjadi pujaan hati. Kayu ukur yang telah diberikan oleh pihak penyangga menekankan tentang penambahan baikan. Tetapi pastinya tidak ada apa-apa perkara yang di dunia ini sempurna. Tetapi golongan belia telah menunjukkan dan membuktikan kehebatan mereka sehingga pihak pemerintah sendiri mempunyai kepercayaan yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa para belia merupakan golongan yang paling layak untuk menjadi wakil utama negara berbanding golongan-golongan lain. Kini izinkan saya merumuskan hujah-hujah yang telah kami rumuskan kepada 4P, iaitu penggiat, penggerak, pencetus dan pemangkin. Kayu ukur yang telah kami sediakan bahawa selagi mana pihak penyangga tidak dapat membuktikan bahawa belia Singapura bukanlah golongan yang terbaik dan aktif di media sosial dalam membincangkan, melaksanakan dan memperjuangkan isu-isu tertentu, selagi itulah mauduk berdiri teguh. Seperti mana pembahas pertama kita sudah katakan bahawa belia Singapura layak menjadi wakil utama negara melihat kepada peranan mereka sebagai penggiat isu sosial di mana belia Singapura aktif memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan alam sekitar di persada antarabangsa, dan mereka berjaya mencapai objektif ini dengan menggunakan kemudahan dan kelebihan yang ada dalam media sosial. Yang kedua yang telah saya jelaskan tadi iaitu pencetus, di mana belia Singapura bertindak sebagai pencetus idea perniagaan digital dan sekaligus menjadi wakil utama negara di muka bumi ini dalam aspek
dalam aspek ekonomi. Dan kejayaan yang dicapai oleh pengasas-pengasas belia ini jelas membuktikan bahawa mereka layak dan mereka sememangnya layak untuk menjadi wakil utama negara di muka dunia. Tapi yang keempat pula mengatakan iaitu tentang pemangkin, iaitu di mana para belia aktif dalam membincangkan tentang isu-isu politik. Para belia akan menjadi pelapis pemerintahan negara pada masa hadapan. Ini menunjukkan dengan jelas sekali bahawa belia Singapura ialah wakil utama negara di muka bumi. Sekian, Mauduk kekal berdiri teguh. Terima kasih pembahas yang terakhir, Nur Shakira, dengan hujah-hujahan sebagai penggulung. Kita telah mendengarkan segala hujahan dan bidasan oleh kedua-dua kumpulan dan Mauduk. Dari Mauduk hari ini, kita telah pun dapat lihat bagaimana mereka cuba mengupas isu-isu yang berkaitan dengannya. Dan yang pastinya para serikandi kita pada malam ini telah menunjukkan ketangkasan masing-masing dan memberikan saingan yang cukup hebat. Tapi soalnya, pasukan manakah yang akan menjulang Piala Bahas 4PM kali ini? Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah ataupun Madrasah Al-Sagof Al-Arabia? Untuk jawapannya, saya serahkan majlis kembali kepada Farhana. Silakan Farhana. Wah, sangat kuat sekali ya sokongan daripada kedua-dua pihak. Kita berikan tepukan sekali lagi. Wow. Ya, pastinya saya sangat terujalah mendengar hujahan daripada kedua-dua pihak dan semuanya bersandarkan kajian terperinci yang telah mereka lakukan. Dan pastinya ini bukan sesuatu yang agak mudah ya. Dan saya pasti bukan mudah juga untuk panel juri kita. Saya tidak mahu berada di tempat mereka kerana saya tidak akan tahu ya membuat pilihan kumpulan manakah yang lebih hebat. Sukar untuk kita tentukan. Betul tak penonton? Betul. Baiklah, tapi tidak mengapa. Kita jangan peningkan kepala lagi. Apa kata kita berehat seketika. Kita akan ketahui keputusan juara bahas 4PM 2022 sebentar saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Anda sedang menyaksikan peringkat akhir Bahas 4PM 2022 dan malam ini para pembahas telah berjaya membentangkan hujahan yang kritis dengan fakta-fakta yang amat relevan dalam konteks kehidupan Singapura mahupun global. Dan bersama saya ialah Ketua Penilai Peringkat Akhir Bahas 4PM 2022, Dr. Muhammad Samsuri Juhari. Silakan dengan rumusan anda. Ya, terima kasih. Saya ingin memberi penghargaannya kepada kedua-dua pihak kerana menunjukkan kreativiti, terutama dari segi memberi akronim 4P, PKP. Jadi kekuatannya saya rasa di situ. Yang kurang sedikit adalah dari segi contoh yang diberi. Kedua-dua pihak memberi definisi bagi membawa pembentukan pendirian masing-masing dalam pertandingan ini. Cuma yang kurangnya adalah contoh yang harus diberi bagi menekankan definisi yang mereka berikan. Misalnya pihak penyangga memberikan definisi yang menunjukkan tentang perlunya menonjolkan belia yang utama, ya. Tapi yang kita harapkan adalah contoh yang menunjukkan adanya belia utama di Singapura yang boleh dikenakan dengan definisi mereka seperti kalau dikatakan Greta Thunberg. Ya, jadi kita semua kenal Greta Thunberg. Jadi kalau boleh kita cari belia di Singapura yang boleh dikaitkan dengan definisi seperti begitu, saya rasa itu agak bagus. Sama juga dengan pihak pencadang. Kalau boleh mereka mencari contoh mengenakan definisi yang boleh dikaitkan dengan pendirian mereka. Itu juga akan jadi lebih bagus. Jadi masalahnya di sini dua-dua pihak agak kurang jelas sebab contohnya tu kuranglah. Ya.
Tapi dari segi spontan, saya rasa dua-dua pihak menunjukkan jelas dari segi bahasa dan menunjukkan spontan pun ada di situ. Ya. Akhir kata, saya dari pihak penilai ingin memberi tahniah pada dua-dua pihak kerana menunjukkan prestasi baik bagi pertandingan ini. Ya, terima kasih. Masa yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Siapakah yang bakal dinobatkan juara bahas 4 PM 2022? Adakah Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah atau Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah? Sebelum keputusan diumumkan, majlis ingin menjemput ke pentas tetamu kehormat Menteri Negara Kanan, Perhubungan dan Penerangan Merangkap Kesihatan Dr. Janil Puthucheary. Beliau diiringi Yang di-Pertua 4 PM Encik Nasar Muhammad Zain dan Pengurusi Akademi Bahas 4 PM Encik Kamal Ashraf. Dipersilakan. Keputusan sudah pun berada di tangan saya dan saya akan umumkan pemenang bagi pembahas terbaik dahulu. Pembahas terbaik akan menerima voucher wang beserta piala. Pembahas terbaik peringkat akhir Bahas 4 PM 2022 jatuh kepada Hanina daripada Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Syabas dan tahniah Hanina. Dan kini saya akan umumkan pula pemenang bagi pembahas terbaik keseluruhan siri Bahas 4 PM 2022. Pembahas terbaik keseluruhan ini akan menerima voucher wang beserta piala Izzuddin Tahir Ali. Pemenangnya ialah Hanina dari Madrasah Al-Saghaf. Sekali lagi syabas dan tahniah Hanina. Ya, itu dia. Baiklah, inilah masa yang dinanti-nantikan. Saya akan umumkan juara Bahas 4 PM 2022 dan kemudian disusuli naib juara. Namun naib juara akan lebih dahulu menerima hadiahnya. Dan nampaknya para juri kita pun sudah sebulat suara membuat keputusan dan memilih siapakah juara pada malam ini. Inilah keputusannya. Juara Bahas 4 PM 2022 disandang oleh Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Dengan itu, saya mengundang naib juara Bahas 4 PM 2022 Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah untuk menerima hadiah daripada tetamu kehormat Dr. Janil Puthucheary. Dipersilakan. Baiklah, naib juara menerima hadiah voucher wang beserta piala individu. Seterusnya, saya mengundang juara Bahas 4 PM 2022 Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Juara Bahas 4 PM 2022 menerima piala pusingan Hawazi Daipi dan voucher wang serta piala individu. Kini juara Bahas 4 PM 2022 akan menerima piala pusingan Hawazi Daipi. Kita berikan mereka tepukan. Ini dia juara Bahas 4 PM 2022 Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Baiklah, itulah dia tahniah kepada kedua-dua pasukan dan kini yang di-Pertua 4 PM Encik Nasar akan menyampaikan sebuah cenderahati khas
kepada tetamu kehormat kita sebagai tanda penghargaan kerana sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Baiklah, tahniah sekali lagi kepada semua pemenang dan kami berharap Bahas 4PM bukan hanya dapat mempertingkatkan semangat para belia untuk beradu minda tetapi menerapkan lagi rasa penghargaan dan kesungguhan untuk melestarikan bahasa ibunda. Sebelum berpisah, ingin kami sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat Menteri Negara Kanan Perhubungan dan Penerangan Merangkap Kesihatan Dr. Janet Puthucheary. Dan tidak lupa juga kepada para hadirin dan penonton sekalian kerana telah sama-sama menyaksikan peringkat akhir Bahas 4PM 2022 pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi pada lain kesempatan, saya mewakili pengerusi Bahas 4PM 2022, Hairuddin Sahrom mengucapkan salam hormat dan selamat malam.